Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima minan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. وقد قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعون وملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم ومتعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah kepada penonton, saudara-saudari yang dihormati sekalian, dan kepada yang mulia Tuan Guru Baba Haji Abdul Karim bin Hasbullah selaku Yang di-Pertua Jamiatul Ulama Fatani Darul Salam, dan juga kepada yang mulia Baba Tuan Guru Haji Ismail bin Omar selaku Naib Yang di-Pertua Jamiatul Ulama Fatani Darul Salam. Alhamdulillah, sudah penonton yang dihormati, hari ini hari 27 Ramadan 1441 Hijriah, yang mana adalah hari yang tiga bagi siaran salam Ramadan kita. Sidang penonton, hari ini kita sikit ada perubahan pada awal, yang mana pada tiap-tiap hari selalunya 2 hari yang lepas kita mula selalu dengan soalan jawab. Tetapi hari ini alhamdulillah pihak jamiah ingin menjemput kepada Tuan Guru kita Baba Haji Abdul Karim bin Hasbullah, yang mana beliau adalah Tuan Guru di Pondok Al-Madrasah Al-Imaniyah Al-Dalawiyah, atau masyhur dengan nama Pondok Dala, dan beliaulah Ketua Jamiat Ulama Fatani Darul Salam sekali, untuk mari jumpa mata dengan adik kakak kita, untuk kita dapat dengar nasihat daripada beliau dan ucapan daripada beliau. Selepas daripada beliau berucapan, yang mana kurang lebih agaknya masa 10 minit 15 minit, selepas pada itu sesi yang kedua, kita akan menjemput Tuan Guru Baba Haji Ismail kita untuk jawab soalan-soalan yang dibentang pada kita pada semenjak daripada kemarin dan hari ini. Alhamdulillah, sekarang insya-Allah saya tak melewatkan masa, saya akan menjemput Baba Haji Abdul Karim bin Hasbullah untuk memberi nasihat dan memberi ucapan pada kakak kita sekalian. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd, faqad qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim: innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: yaqulu Allah ta'ala a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar.
yang saya hormati sidang penonton yang atau pendengar hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah hari ini saya datang untuk nak royak hal ahwal Jam'iyah Ulama Fatani Darussalam sedikit saja. Jadi makruf maklum dah lah kata Jam'iyah Ulama kita ni umurnya iaitulah lebih kurangnya 26 tahun dah mari lalu. Maka sekarang ni jadi kita tengah dok nak buat iaitulah masjid ngupraman atau belanja dia tu lebih kurangnya kot itulah 80,000 10 juta. Minta maaf 80 juta lebih kurang. Tak tahu lagi lah hujung nak tubik lagi kan nak kesok masuk gini kan, tak tahulah wallahu alam. Tapi agak-agak letak situ lah. Maka sekarang ni buat habis dah tu dalam 12 juta. Maka sekarang ni kita tengok dah hubung buat pula. Dengan duit tu maklumlah, duit tu tak ada dalam tangan. Lah ni ada sikit sebanyak, tapi insya-Allah harap tolongan daripada saudara dan saudari semua sekalian. InsyaAllah kalau kita pakat buat, kalau kita pakat tolong, insyaAllah kau ni jaya. Masjid ni bukan masjid untuk kampung mana-mana satu kampung dah, hanya iaitulah masjid lil mu'minina wal mu'minat, semua seluruh, bahkan seluruh dunia, seluruh Asia. Masjid ni lah akan yang menyambut tetamu yang besar-besar daripada habib-habib dan lain-lain lagi yang datang di luar negeri. Sinilah tempat yang itu je. Lagi pula di sinilah tempat yang kita akan fatwa macam-macam masalah yang lagi akan datang. Di sinilah kita pakat. Kita kena hipung semua, kita kena pakatlah pendeknya. Bahasa Sia panggil ruamkan rauyu yatmu rautai. Kau pergilah kaedah tu jadi molek jadi kemah. Kemudian lepas dah saya ada kecek sikit sebanyak dah kelebihan orang yang hati borah, hati murah tu, iaitulah buka dah hari Jumaat tak lagi. Jadi kalau itu tak apa. Hari ni saya nak pesan begitulah. Jadi pada bulan Ramadan yang akan nak tinggal, nak selamat ni ada daripada 3 hari dah. Kalau gitu buatlah kebajikan jadi banyak. Setengah daripada kebajikan yang besar pada bulan Ramadan ni ialah sedekah. Sedekah. Nabi berulang sampai 3 kali bersedekahlah. Jadi pahala yang Tuhan tambah tu, jadi kalau nak baca tu jadi panjang. Tak apalah. Jadi saya nak royak gini ya. Kata buatlah kebajikan menjadi banyak kerana Allah Taala tu Nabi royak, kata Allah tu royak. Allah kata gini, a'dadtu li'ibadi, aku cadangkan bagi hamba-Ku as-salihin yang soleh. Hamba-Ku yang soleh tu aku cadang mala ainun ra'at, akan bagai-bagai yang tidaklah mata tu biasa tengok. Mata tak biasa tengok lagi. Ma tu yang ni nikmat-nikmat yang mata tak biasa tengok. Dalam syurga tu dah pada tengok isteri kita je. Isteri kita tu lebih jangok daripada anak bidadari lagi. Pada tengok isteri anak bidadari
tengok mahligai, tengok suasana, tiutat lisano yang cantik-cantik lawa. Maka orang laki-laki itu tu cadar bagi laki-laki itu buat apa itu yang banyak. Bidadari yang banyak. Tapi kalau orang tanya, kita kata nisbah perempuan lagu mana? Tok laki dia seorang aja. Boleh. Tok laki dia seorang, patut rugi kalau gitu. Jadi tak senok lah, tak puas hati lah. Ada puas hati. Bandingnya supaya dengan kita makan dalam ide tu dah. Ide seide ni penuh ni atas meja ni. Makan ni lauk tu penuh. Tapi seorang lagi tu perempuan misalnya, dia tu wahinya iaitulah hati lemu, goreng hati lemu. Dia nak satu ya. Jadi puas hati ke tak? Puas hati nisbah dengan dia. Kita ni 20-30 makan ni atas meja hak kita. Tapi yang dia lagu tu lah, hak kita pun puas hati, tapi hak dia pun puas hati. Tu lagu tu. Tu di dalam syurga. Tu dengan jalan tengok tu dah. Sujud orang panggil hak tinggi sekali, iaitu lah kita tengok zat Allah Taala. Hak tu senok sekali di situ dalam syurga tak ada. Yang keduanya wala udhunun sami'at, dan dalam syurga tu iaitulah telinga kita tu tak biasa dengar barang perkara nikmat yang tak biasa dengar lah telinga kita dalam hak barang dalam syurga yang tu cadar. Iaitulah setengah daripadanya lah. Daun kayu dalam syurga, bila angin mari tu dia pupuk, dia belaga sama daun tu dah. Cong-ceng nong-neng cara dia tu Allah, tak ada dah dontri apa-apa di atas dunia nak khap klom wisirnak wisuka wisedak supaya dengan daun kayu belaga je tak ada. Dalam syurga insya-Allah kita akan boleh dengar, boleh tengok. Amin. Kita di sini ni pitu nate tu rumah kita tu, kalau angin mari tu bunyi bunyi tak sedap dah. Tapi lek sana tu Allah, angin pupuk pitu nate saja. Senok jadi sedap lebih daripada dontri apa-apa di atas dunia nak khap klom wi pairak supaya tu tak ada. Tu jadi kita akan boleh tu. Dan setengah daripadanya dengan jalan dengar tu dah, iaitulah Nabi Daud tu dia baca kitab Zabur. Dia baca mula-mula dia baca tu, iaitulah ahli syurga penuh atas dari syurga tu adalah satu tempat dia hipung. Lepas tu pakak mari Nabi Daud khosok chen hai Nabi Daud อ่านคัมภีร์ Zabur ของท่าน แกก็อ่านdia sedak, dia lain dengan orang lain tu deh. Dia sedak dia tu orang hingga orang ahli syurga yang duduk atas kursi tu naik pada kursi je kira. Doa sedak, doa sampai nak turuk suara gitu. Jadi naik hanyut hingga malaikat kata tuan, nyawa katiklah. Baru turun duk nyata atas kursi. Tu masya-Allah nak oyak sedap senok tangga mana? Saya tak biasa juga. Nanti dengar belakang dari sana. Lepas tu lepas pada Nabi Daud baca Zabur surah Siyak, dijemputkan Nabi Muhammad kita pula. Nabi Muhammad baca Quran kita tu lah. Dia lagu pesing lain-lain. Hak Nabi Muhammad ni paiทำนองเศร้า orang panggil lompat chai khau na. Lompat chai khau bahasa Sia panggil kecek lagu tu. Allah, hak tu kok. Jadi ahli syurga hak duk atas kesini lemah belakang. Pakak lemah. Jadi duk atas ni, duk atas latar, jatuh atas latar ni. Malaikat kata, "Hei, nyawa kata. Bau naik atas kesi pula." Tu Allah nikmat yang kita tak biasa dengar belakang tu lagu mana dah. Lepas tu lepas pada Nabi Muhammad baca, iaitulah khosok jepuk, ngurusi dia jepuk akan
Allah Ta'ala lah. Lepas pada tu Allah Ta'ala sendiri baca surah Ar-Rahman. Hak tu tak tahu, wallahu a'lam. Lebih daripada 2 orang ni lagi. Itu setengah daripadanya. Dan makannya dalam syurga tu iaitulah bukan makan tu kerana kita lapar dah supaya kita duk puasa gini dah. Kita kenyang dah, padan dah dengan air Kausar. Kita minum air Kausar, telaga Kausar hak Nabi Muhammad. Tak ada lah dahaga, tak ada lapar dah. Hanya makan tu kerana kesedapan, kerana kelazatan dalam syurga gitu ya. Sebab kita makan nasi dah, tapi kita pergi tanding makan mi juga habis makuk 2. Tu lagu tu lah. Buat makan tu bukan lapar, tapi sedap nak kesedap dia gitu ya. Tapi takut makan masa. Terima kasih pada dia. Kalau gitu lapar dah. Sekarang ni lah dulu saya nak wayak. Jadi kita serulah kepada tiap-tiap orang, pakatlah minta tolong. Berapa tahun agak-agak kita masjid ni sudah? Masjid dalam kerongkang tu 5 tahun. Tapi 2 tahun sudah. Cita-cita tu berasa Nabi sudah dalam 2 tahun. Dia duk lekat di duit tu je lah. Kalau gitu apabila saudara semua tu pakat sokong, insyaAllah tak ada payah lah buku ni insyaAllah dah. Bismillah wa bi'aunillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah penonton yang dihormati sekalian. Itulah kita dapat dengar sedikit ucapan daripada Bapa Haji Abdul Karim kita. Di atas memberi pada kita semangat untuk bagaimana akhirat kita, bagaimana syurga kita. Memang kita di atas dunia ni mana satu media untuk kita meniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tijaratun tunjikum min adzabin alim. Dan kita waktu di atas dunia sekarang, setiap perkara tu ada harga belaka. Diri kita ada harga, duit kita ada harga, ucapan kita ada harga. Maka hari inilah kita bakal guna apa yang nikmat ada sampai kita ni supaya jadi harga pada diri kita sendiri di akhirat nanti. Maka di antaranya itulah kita ada harta, sekut dua kita bakal main belanja untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, supaya menebuhkan diri kita di akhirat nanti. Jauh mana tai'un wala khullatun, hari yang tidak ada nak boleh jual lagi akhirat lagi. Orang kafir buat rimah di dunia pun nak beli syurga tu tak jual. Tapi jadi hari ni kita ada duit sekut dua, kita beri kepada agama, beri infak untuk tolong anak yatim, tolong orang susah. Dan di antaranya juga kita buat masjid. Hak inilah harga mahal di sisi Allah SWT. Satu tokar batu kita buat masjid ni akan menimbul satu tokar batu di akhirat, ada syurga kita. Dan harus kita faham bahawa belanja yang kita beri kerana agama ni zahir nampak habis, pihak pada hakikat tak habis. Kita pergi beli lauk makan ni, makan masalah tubuh kita habis. Tapi apa kita untuk akhirat? Di akhirat kekal abadi, pakai di dunia lagi tu hagati. Nabi SAW bersabda, ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan kurang sikit pun duit dengan sebab sedekah. Kita beri 1000 petani, nampak kurang daripada kocek kita ada 10 tinggal 9. Tapi dah isap hagati 10. Hak 1000 saat ni klik mari semua pula. Ini kita nak yakin. Hak tu di dunia, di akhirat tak pahala pula. Allah tak ada kata rugi. Sebab tu kalau kita pergi sini, sedap kita buat kebajikan. Amal syukur pada Allah SWT. Pagi tadi ni kita pergi di Tarakat Islam, kita pergi buka tengok banci hak jamiah yang mana amba ada tanggungjawab bersama dengan Bapa Abdul Karim, bersama Bapa kami di bandar. 3 orang ni pergi banci ni. Kita tengok, Masya Allah, 3 hari yang lepas ambil daripada 18 hari bulan kita mula buat program 19 hingga sampai pagi tadi. Duit masuk mari untuk kebajikan buat masjid ni 100,000 lebih, dekat-dekat 140,000. Masya Allah. Kami pihak guru-guru ni suka hati benar, di atas sokong capur tangan sumbangnya yang diberi oleh ibu bapa sekalian. Maka mengikut hasrah amo dak kecek dengan babak dak kecek dengan Bapa Karim ni, dia kata kalau tak boleh banyak pun 5 hari kita buat majlis ni, sekurang-kurang kita dapat 500,000 ni rasa puas hati lah. Tapi kalau boleh sampai juta tu, Masya Allah, comel lah.
Sebab sekarang di masjid kita ni tengah duk buat sekarang ni duk diri tiye. Lebih kurang hak ayat kemarin tu 90 tiye. Yang belanja je tu kalau kita agak tengok mengikut macam Dr. Ramalan tu duk di antara 900,000 dengan 1 juta. Nah, jadi kalau lah bapa dapat sumbangan dalam masa 3-4 hari ni, sampai 1 juta, masya-Allah. Duit inilah kita akan guna untuk buat tiye saat ni. Maka di sinilah hamba buka peluang yang baik, yang mana peluang macam ni bulan puasa ni bertuah besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa buat kebajikan di bulan puasa hak sunat, Tuhan balas jadi fardu. Siapa buat hak fardu, Tuhan balas jadi 70 kali ganda kebajikan itu. Semoga Allah SWT taufik buka mata hati kakak semua di rumah ni, wasa lembut hati nak buat kebajikan. Dan sedekah kita buat ni sedekah sir, buat dengan senyap, tak ada siapa tahu. Ambil duit mari masuk banci, masuk tanakan, tak ada siapa tahu kita buat tak buat. Hak ni lah harga mahal, hak ni lah lebih akrab kepada ikhlas kepada Allah SWT. Ya Allah Ta'ala balas boleh memadam dengan keberkaannya, boleh menimbulkan keredaan Allah SWT. Alhamdulillah. Saudara yang dihormati sekalian, kita pun tak akan memanjakan masa. Di sini kita akan ingin untuk beri baba jawab soalan-soalan yang datang pada majlis kita. Kemarin kita ada sentuh masalah spiritual sikit baba. Maka hubungi daripada soalan kemarin ni, ada saudara kita tanya bagaimana cara niat solat witir pada awal-awal rakaat, kerana ada yang mengatakan mesti ada muqaddimah di dalam niat pada awal-awal rakaat solat witir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti biasa, dan juga sedia maklum menjadi kewajipan di atas kita kerana kita senantiasa di dalam nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga sebegitu banyak. Namun demikian, itulah menjadikan wajib ke atas kita syukur. Maka cara kita syukur nikmat itu bagai-bagailah. Di antaranya ini kita bermasyhur dengan ilmu. Kita rebut masa, isikan masa dengan beberapa ambil pengertian tafaqquh fid din. Kerana kita ni mesti perkara yang kita buat sama ada bentuk wajib ataupun bentuk sunnah. Setiap kita nak buat apa-apa, mestilah kita didahului dengan tahu. Kerana ilmu merupakan wasilah tangga untuk kita nak menuju kepada amal. Beramal dengan tidak ada ilmu, kebimbangannya takut apa kata tidak makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang demikian timbullah beberapa soalan pertanyaan. Ini sebagai sambung di atas soalan yang telah disoalkan hubungkan dengan masalah solat witir. Yang kita maklum asal perkataan witir artinya tunggal. Maka dalam sembahyang witir kita hak tunggal ialah hak 1 rakaat tu lah. Itulah yang hakikat witirnya. Maka 1 rakaat itulah hakikat witir, dan sebelum daripada 1 tu hak tu terserah pada kita. Kita nak ambil 2 rakaat, namanya itu sifat di atas kurang-kurang akmal bagi witir. Ataupun kita nak ambil lebih pada tu, 4 lagi, 6 dan 8 sampai ke 10. Apa tu? Akhiri dengan 1. Tu hakikat witir hak 1 tu lah. Kemudian hak 10 sebelum tu kalau kita buat 11, ataupun 2 sebelum tu kalau kita buat 3, dia panggil apa? Muqaddimah bagi witir.
Itu panggilan muqaddimah bagi witir. Maka dalam kita niat semaya tak mesti kita niat muqaddimah. Boleh kita niat terus sahaja ke semaya witir. Lalu dah. Tapi kalau kita nak bahagi tu ialah maknanya witir ialah nama bagi hak satu rakaat tu je. Tapi dah witir ni sebanyak-banyak dia 11, sekurang-kurangnya 1, sekurang-kurang akmalnya 3, lebih sedikitnya 5 hingga sampai ke 11, maka boleh kita niat selalu dengan saja ku semaya witir. Kemudian tu kaifiyat, cara dia witir. Nah, cara dia tu boleh secara kita sambung terus. Dan boleh pula dengan secara kita asing-asingkan. Maka afdalnya kita asingkan. Maka yang dimaksudkan sambung dan asing makna fasal dan wasal. Wasal kita terus bermakna kalau semua 3 rakaat terus selalu. Itu satu bagai satu cara. Dan afdalnya 2 rakaat 1 salam, kemudian 1 rakaat 1 salam. Begitu kalau kita nak buat sebelah, dia kira panggil wasal, dia fasal, kira dia 1 rakaat. Kalau kita semaya sebelah rakaat straight satu takbir sampai ke akhir, maka agak panggil wasal. Kemudian kalau kita semaya 2 rakaat 1 salah, 2 rakaat 1 salah, sampai ke hak yang ke-8, 9, sampai 9, 10, 11 kita sambung 3 rakaat, panggilnya wasal. Tepat kira wasal pasal di dengan rakaat yang pertama itulah. Maka afdal sekalinya 2 rakaat 1 salah, 2 rakaat 1 salah, sudah 1 rakaat 1 salah. Maka niat tak mesti niat dia muqaddimah. Alhamdulillah. Baik, masya-Allah. Masih kita ada lagi soalan mengenai zakat. Sambung pada soalan zakat kemarin. Jadi seorang saudara dia tanya, kita ni ada emas 7 kop. 7 kop bulannya. Lepas tu duk pakai gile. Pakai guna nak pergi tukar-tukar ni lah. Mungkin orang ni orang tino. Adakah kena keluar zakat? Ya. Jadi sebagaimana maklum dalam mazhab kita Syafi'i, dia ada berbeza sikit dengan setengah-setengah mazhab lain. Jadi mazhab kita Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini masuk dari kata emas perak yang panggil zakatun naqdi, zakat naqad. Kemudian nak wajib zakat itu iaitulah satu pakaian yang haram. Seumpama kita orang lelaki, kita orang jatah, ada emas, tali tekak, gelar emas hak kita orang lelaki, itu yang pakaian yang haram. Sekiranya kalaulah nisab qadar dia tu siapa, berat 5 kok cuk ni ataupun 7 aja. Kalau ada siapa situ, mana wajib atas kita kena keluar zakat. Kenapa? Kerana itu syarat tak benar kita orang lelaki pakai. Adapun bagi perempuan, kita maklum halal bagi perempuan itu emas. Maka bila emas bagi perempuan dijadikan pakaian huli, dijadikan pakaian tali tekak ke gelar ke cincin dan sebagainya serban. Maka situ dia pula kepada apa? Kepadanya jika lebih pada hak. Pakaian dia harian tu lebih pada hak, dia panggil israf. Melampaui. Melampaui ni dia tengok pula keadaan tepat. Keadaan orang. Dia tak sama pula. Dia kadang-kadang tepat tengok setengah-setengah pasal Arab ni pakai emas sampai kaki. Kita sini golek tak pakai. Tiap-tiap kali tu pergi pakai kaki kak, panggil menyalahilah dengan golek ramai. Asalnya syarat benar untuk hias bagi perempuan, untuk berjangok lah bahasa kampung kata. Tapi berjangok dia kena pandai-pandai. Bila melebihi jadi tak jangok, dah lebih pada jangok jadi uduh. Sebab tu syarat pun marah, dan orang kita pun benci. Allah mah tak siapa berat leher-leher. Allah pakai gelar siapa nampak sengit sebelah. Jadi makna di isi kita pun pengen kata lebih. Lebih tak asal Arab panggil israf. Maka israf ni syarat tak berkenan supaya makan minum kan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan melampaui. Ni pun sepatutlah berjangok ia pada-pada. Tiba-tiba kalau jangok tu lebih pada-pada, maka syarat marah tu mewajibkan zakat hal lebih tu. Maka di sini
timbul soalan. Jadi kita maklum dah kata bahawa nisab dia itu lebih kurang 5 kok cuk 6 ataupun 7. Ya. Kamar dia hak soal saat ni sampai 7 kok berat. Ya. Apalagi sampai 10 belah-belah pun ada. Hmm. Kamar dia hak tu mah apa tu? Mah untuk pakaian dia. Mah pakaian dia. Ya. Tapi dia tidak pakai sekaligus. Hmm. Dia pakai pasal bersaling. Salahnya. Hak ni untuk besar. Ada pakai selalu di lengan dia, gelar dia tak boleh tekak selalu ada pakai besar. Lebih kurang 3 kok. Campur-campur gelar, apa dia cicinya, subat. Lebih kurang 3 kok, 4 kok. Maka duk setara 5 kok dia panggil, itu tak masuk dalam israf lagi. Nasbah dengan orang-orang yang ada. Nah, apa tu ada siapa 7 kok, 10 kok, tapi dia tidak pakai sekaligus. Salah. Ni waktu milah raya ni waktu pihak lain. Dia nikah. Dia nikah lah apa? Bila nak pergi menikah ni hak lain pula, lagi pakai puluk dia pakai hak lain pula. Tu pasal style orang betina. Maka hak lagu tu dia tak masuk dalam israf. Dengan itu tak wajib ke atasnya zakat. Walaupun ada juga setengah mengatakan bila siapa pada tahap tu ada kata wajib zakat. Bila hak khilaf gitu rahmatlah bagi orang yang murah hati. Biarlah aku ada mah 7 kok. Aku ada mah 10 kok. Aku terima kasih syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, aku nak keluar zakat. Ya bagus. Tapi setengah tak nak keluar zakat. Tak apa, kerana ini pakaian yang halal bagi dia, dia tidak guna israf. Itulah lebih kurangnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Soalan lagi dia tanya kata orang duk mengajar agama ni, contohnya ustaz, dia makan gaji. Tapi adakah masuk dia tu dalam asnah untuk menerima zakat boleh sedangkan dia makan gaji tu? Dia pada asalnya tengok kalau orang jadi pada kerja sabilillah. Kalau dia tak ada masalah murtaziqah. Maksud dalam orang yang ada makan gaji, dia tak dapat terima habuah apa dia ni zakat. Begitu juga ya pada asal kita guru duk mengajar agama ni, kita masuk daripada umumnya sabilillah. Makna umum sabilillah. Maka sebab apa? Sebab kerja dia tu agama. Kerja dia tak agama. Tapi oleh kerana dia tak ada gaji dah. Kerana dia tak ada gaji yang mencukupi. Yang mencukupi. Yang mencukupi. Ada gaji yang mencukupi. Ya, ada juga orang makan gaji tapi tak mencukupi. Kalau tak mencukupi tu tak ada apa-apalah tu. Bila ada hak yang mencukupi apalagi melebihi, maka tak ada hak lah dia nak menerima zakat tu atas jalan tu. Malaikat dia ada sifat lain, gharim ke. Tu tak ada apalah tu. Adapun pasal guru macam tentang guru, kalau kita guru-guru pondok lah, orang ni dia tupuh, jadi kerja dia dah, wazifah dia nanti dia mengajar semata-mata. Tak ada lah menego kau makan gaji kau, tak ada. Bagi tu kita maklum dah tu, tak ada apalah tu. Masuklah tu fakir-fakir kita ni. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Soalan tanya lagi, adakah boleh sembahyang sunat selepas sembahyang asar? Ya. Dan niat sunat wuduk boleh ke tak nak niat sekalinya sunat lain-lain? Contohnya tahajud. Baik. Ya, di sini kita bahajak kepada pengertian dulu masalah amalan sunat. Ini sembahyang sunat. Dia ada punya 2 bahagian. Satunya dia panggil sembahyang sunat yang maksud li zatihi. Ya ada hak yang maksud li ghairihi. Maka hak maksud li zatihi seperti sunat rawatib, sunat duha, sunat apa dia sunat witir. Tu hak maksud li zatihi. Bermakna kita nak sembahyang hak lain atau nak niat dia nak kongsi dengan dia tak boleh. Hak maksud li zati. Maknanya sembahyang kita tujuan nak ke diri sembahyang itu sendiri. Kalau kita nak sembahyang witir, nak kepada tupu pada witir itu sendiri. Kita nak sembahyang sudah zuhur, asar, ada sunat rawatib dia, nak tupu pada dia itu sendiri. Begitu duha. Adapun satu lagi sembahyang sunat tapi maksud li ghairihi. Supaya juga berkaitan bab sembahyang main masuk dengan bab puasa pun sama.
Dia ada maksud li zati, maksud li ghairihi. Maka maksud li ghairihi ni kita semaya apa saja pun hasil dia kata. Masalan masjid. Setengah pada semaya tahiyatul masjid. Ini setengah pada semaya sunat yang maksud li ghairihi. Sebab tu bila kita masuk dalam masjid, kebetulannya tengok-tengok orang nak qomat ada 5 minit dah nak qomat. Jadi kalau kita nak semaya dengan dua-dua takut tak sempat. Lalu tu kita boleh semaya sunat qabliyah zuhur. Maka disapai tu niat tahiyatul masjid selalu. Maka hasil. Lepas tu duk khilaf ulama'nya, kalau kita semaya sunat zuhur qabliyah tapi tak ada sila kepada tahiyah, adakah dapat pahala? Setengah dia tilik pada innamal a'malu binniyat. Nak dapat pahala tu dengan niat. Bila tak ada niat, tak dapat pahala. Tetapi hasil tahiyah, apa maksud hasil tahiyah? Dengan maknanya hasil tahiyah nak membesarkan masjid tu hasil. Dengan kita masuk masjid dengan tidak duduk, tergebis semaya apa pun hasil tahiyah. Tetapi pahala, tu khilaf. Saya kata kerana kita tak ada niat kepada dia, tak dapat. Kata setengah, bila hasil dapat siapa kepala. Ya ke dah? Ya. Demikianlah solat wuduk, sunat wuduk. Bila kita ambil wuduk, sunat kita semaya, maka itu juga maksud li ghairihi. Kebetulan kita sudah ambil wuduk, naik masuk waktu duha. Allahu akbar, aku semaya sunat duha 2 rakaat serta sunat wuduk. Maka hasil. Tapi afdal sekali gak asinglah. Nah, semaya sunat wuduk 2 rakaat, lepas tu semaya apa kita nak semaya. Tapi dia tanya soal lagi, Allah ni masalah bahasa. Baik. Lepas tu kita ambil semaya. Sunat wuduk. Jadi masalah kisah kut lepasa, kerana lepasa ni salah satu daripada waktu tahrim atau waktu karahah tahrim dia panggil kan. Dalam mazhab kita Syafi'i, lepasa lepas kita semaya subuh di antaranya panggil waktu karahatut tahrim. Maka kerana karahatut tahrim, karahah semaya apa? Ia ada tafsir lagi. Nah, semaya itu yakni tuju kepada semaya sunat mutlaqah. Nah, tu tempat haram kita semaya ni sunat semata-mata semaya sunat. Yakni sunat kerana sunat mutlaqah, semaya sunat yang tidak mempunyai waktu tertentu dan tidak mempunyai sabab mutaqaddim. Tu murah dengan sunat mutlaqah. Maka termasuklah sunat hajat. Sunat hajat dijadikan seperti sunat mutlak. Sunat tidak mempunyai waktu tersebab kena maya hajat pagi boleh, tengah hari, petang, malam boleh. Dia tak ada waktu tertentu. Itu panggil sunat mutlaqah. Maka tu apabila kita semaya sudah semaya asar, semaya subuh dah, waktu tahrim tu tak boleh kita nak semaya. Ada pun sunat wudu, sunat tahiyatul masjid walaupun maksud li ghairihi, tapi dia ada punya sabab. Sunat wuduk ni apa? Bila kita ambil wuduk, sahabat ambil wuduk lah sunat semaya. Begitu juga tahiyah, sebab kita masuk masjid. Sebab masuk masjid kita sunat semaya. Maka sebab dengan semaya dia sebab dulu. Maka orang panggil sunat wuduk, sunat tahiyah ni maksudnya sunat mempunyai sebab yang mutaqaddim. Maka hak ni diistisnakan daripada tahrim. Arti tengok ni, kita sudah maya asar dah, kita masuk masjid. Nah, mengarik nak masuk ada 5-10 minit lagi. Ketika tu waktu tahrim juga. Maka sunat kita semaya tahiyatul masjid. Begitu kita ambil wuduk. Nah, ambil wuduk. Lepas tu kita nak aman dengan sunat wuduk. Kita semaya sunat wuduk. Semaya apa tu? Semaya sunat wuduk kerana sebab ambil wuduk sana. Dia panggil sebab mutaqaddim. Itulah di antara contoh yang satu kali Nabi SAW bila dia balik di rumah isteri dia lepas mayasa, dia masuk di rumah isteri, antaranya Ummi Salamah radhiyallahu anha, dia semaya. Ummi Salamah dah tengok apa dia semaya, sedangkan setahu kita dia lari tak boleh semaya lepas solat asar. Tiba-tiba dia semaya. Adakah khususiah bagi dia nasbah kita umat tak boleh? Maka Ummi Salamah tunggu nanti nak tanya semaya apa tadi. Kemudian setelah itu kata setengah dia hatta jariyah dia, hamba dia suruh tanya. Maka Rasulullah SAW jawab, inilah semaya yang aku luput. Kerana lepas semaya zuhur,
tak sempat dia sembahyang sunat ba'diyah, ada orang mari ada hal-hal bercakap agama, maka bercakap jadi panjang cerita sampai ke asar. Jadi luputlah. Apabila lepas sembahyang asar dia qada. Ulama ambil daripada situ antaranya inilah sembahyang mempunyai sabab. Sabab luput disunat qada. Boleh. Walaupun waktu tahrim. Walaupun waktu tahrim. Qada sunat zuhur tadi. Sunat zuhur pasal dia luput, moga semaya sunat hak rawatib, sunat maksud dia tu disunatkan qada. Kemana dia qada lepas asar. Bermakna kata inilah ya semaya sebab luput tadi. Maka panggil sebab luput mutaqaddim. Maka begitulah. Dia boleh ambil daripada sini juga, makna tiap-tiap sunat tu sunat qada. Dia ada khilaf pula. Dia ada khilaf pula. Ada pohon rawatib ni yang maksud dalam umum man nasiya salatan fal yusalliha idza zakaraha. Man nasiya salatan ay ditafsir ay mafrudatan fal yusalli wujub. Wajib. Man nasiya salatan maksud juga sunat rawatib. Maka fal yusalli nadab sunat. Ada pewiti apa ni ada khilaf lah, witi sunat qada ke tak sunat qada ada khilaf. Maka bila khilaf gini kita nak bina dah lah. Kita nak berlaku ataskan kata sunat qada. Tak apa. Bina tu lah. Ya. Sunat belum subuh kok. Jadi qada lepas pada tu pun boleh. Tu tak ada maksud tak ada masalah qada dah lah. Kita masuk gini orang nak qomat dah. Maka kalau kita sembahyang sunat luput takbir fadilah serta imam, maka kita tunggulah. Bila qomat kita sembahyang subuh. Jadi tak ada sembahyang subuh sunat lagi ya. Sudah sembahyang subuh wirid berkurang kita bangun sembahyang. Kerana tak ada panggil qada tu, dia panggil waktu dia lagi. Kerana habis dia sekali dengan habis fardu. Cuma keliru sikit nak jaga buah. Orang duk tengok jeling balik apa je tu duk sembahyang lepas subuh ni. Lepas sudah orang bisik tanya, sembahyang apa? Aku tak sempat sembahyang sunat, aku mayu ya qomat, tak ada nak sembahyang. Tak apa. Tapi tak masyhur lah dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi kalau ke Mekah Saudi tu banyak. Orang Arab banyak kau buat. Ya. Kat mana situ jadi hilang? Dia apa nama ni hati masalah kita tak amal lah. Dia panggil hilang kerana tak amal lah. Masya-Allah. Hukum tu ada. Hamba tak wani buat tu takut lemah atas. Dia ni mazhab kalau mazhab Maliki tu dia tahrim dia tu terus. Walaupun dalam tanah haram di mazhab kita Syafi'i waktu tahrim tu dia 5 kan. Tapi kalau hari Jumaat istisna tengah hari. Istiwa dia tak ada tahrim. Hari Jumaat. Adapun kalau di tanah haram Mekah Madinah maka dia panggil tak ada tahrim. Mazhab kita Syafi'i tak ada tahrim terus boleh 24 jam. Tapi kalau mazhab Maliki sama ada tanah haram atau tanah haram pun tahrim bagi dia. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Alhamdulillah. Di sana ada soalan pula masalah masjid bapa. Dia kata kalaulah masjid itu ada sangkatan di antara laki-laki dan perempuan, maka apabila ada sangkatan ni makmum yang perempuan tak nampak tak imam. Maka dia tanya adakah sah ikut imam itu? Dia masalah kita tengok di tempat. Jadi soalan saat ni maknanya sama-sama makmum dan imam sama-sama dalam masjid rupa soalan tu. Jadi kita kena tafsir dulu masalah apabila berjemaah. Ada kala jemaah kita tu dalam masjid. Ada kalanya lain daripada masjid. Maka bila kita jemaah dalam masjid, ada kalanya imam makmum sama-sama dalam masjid. Ni ghalib kita ni. Ada hak ghalib kita. Maka bila sama-sama dalam masjid, walaupun ada sekatan pun dia sah. Bila sama-sama dalam masjid. Masalah ni macam kita bilik begini. Ini dalam masjid ni. Maka imam ada semaya di sana. Kita di dalam bilik sini tak ada tubik gidak lah. Itu pun tak ada buka apa ni. Dak katuk gini. Dengan siapa celak pun itu katuk apa? Tak celak. Sah bila sama dalam masjid. Syaratnya jangan kita paku mati. Kalau ambil kayu paku mati tak nak buka tu tak boleh. Kalau apa tak ada biku mati walaupun selak pah pun sah bila sama-sama dalam masjid. Maka saat ni berpuasa ni sama dalam masjid tu.
Lain kalau masalah. Walaupun makmum tak dapat mendengar, tak dapat melihat harakat imam. Dia tak dengar. Misalnya. Bila tak dengar saat itu je sini ya masalah nak ikut gerak-geri imam tahu duk mana tu ya. Sebab tu syarak disuruh ke kita menyaringkan suara. Sebab tu suruh nyaring tu. Dia pada asalnya kalau semaya bahasa sirri ya seperti zuhur asar sunat sir. Nah, malaikat bagi imam disunatkan nyaring takbir intiqalan. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tu di antara hikmahnya supaya nak beri pada makmum tu tahu gerak-geri imam. Kalau seimam tu suara tak nyaring, sebab tu digalakkan supaya ada muballigh nak situ. Kerana suara tu imam tak sapa, makmum jauh di belakang. Guna Allahu akbar muballigh. Sekarang kita ada speaker. Nah, tu dia. Tu al-asas situ ya. Alhamdulillah. Jadi mana kalau tak dengar gitu kita kena beritahu kata maklumat Tok Imam kami tak dengar ni. Gitu. Kalau kata suara Tok Imam tak ada muballigh suara tepi ni. Tu ya. Tu maksudnya. Dia beza lagu mana tu di antara masjid dengan balasah? Dia hukum masjid dia luah. Dia hukum masjid dia luah. Madrasah, musalla ataupun di rumah-rumah ataupun di padai-padai. Nah, tu dia lain dengan masjid kerana masjid dibinakan untuk Masjid. Yang beza situ. Dia hukum masjid dia luah. InsyaAllah. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Soalan klik pada orang puasa pula. Bagaimanakah fidyah bagi orang yang berjimuk pada siang hari pada bulan Ramadan? Masya Allah. Ni perlu sikit nasihat pada orang baru-baru dah baru menikah, jangan duk menikah boleh puasa. Itu dia. Walau bagaimanapun kita kata ni terjadi dan berlaku masalah. Walau bagaimanapun dia ada berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berlaku seorang sahabat pergi cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia ada berlaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tanya dia, "Mu kuasa ke tak? Boleh tak mu kena bayar kena merdeka sahaya?" Maka tak kuasa nak merdeka sahaya. Lepas tu dia tanya, "Mu kuasa ke tak puasa 2 bulan berturut-turut?" Puasa 2 bulan berturut-turut. Tak kuasa. Tengok tak ada sebulan ni tak kuasa dah. Hampa nak 2 bulan, 2 bulan tu berturut-turut. Kalau 2 bulan sengai-sengai ikut hari ni nak puasa, sengai 4-5 hari puasa boleh berkira. 2 bulan berturut-turut. Masalah berturut-turut, kalau katakanlah kita puasa-puasa hari ni sehari dah nak cukup 2 bulan. Nyegi batal, kena kira ke 1 semula. Maka jawab tak kuasa ya Rasulullah. Apabila dia tak kuasa, mu kuasa ke tak kena beri sedekah pada fakir miskin makanan 60 cupak. Dia orang susah. Tak kuasa juga. Pada riwayat kata dan makna kata bila tak kuasa lekat pada zimmah, jadi salah dia terutang lah. Terutang ada bila bayar, ada bila bayar tak ada, biar dulu dah tak ada. Kemudian kebetulan Nabi SAW masuk dalam rumah. Dia dapati adalah orang bagi hadiah makanan kepada dia. Dia waktu baik mari, dia kata ni mau ambil yang ni disedekah kepada fakir miskin. Mana tolong ke dia supaya dia pergi sedekah untuk melepaskan kifarat berlaku persetubuhan dalam bulan puasa tadi. Maka dia kata nak sedekah ke siapa? Sedekah ke fakir miskin. Demi Allah tak ada dah orang nak fakir pada dia. Jadi nampak nak ke dia. Waktu Nabi senyum sallallahu alaihi wasallam sampai nampak tari dia senyum, mana pelak kan dia sedekah nak ke dia pula. Gilah. Ni mana satu keistimewaan yang Allah Taala bagi ke dia. Ada setengah riwayat tetap sabit dengan zihar, tapi dia hukum sama. Kifarat jima siang hari Ramadan dengan kifarat zihar tu sama je. Merdeka sahaya kalau kuasa. Kalau tak kuasa, puasa. Bahkan zaman kita tak kuasa dalam muka sahaya tak ada. Lepas tu puasa 2 bulan pun berturut-turut tak kuasa. Ada makanan, sedekah makanan, niat kifarat. Kalau tak ada lagi terlekat dia panggil hotel lah. Ada bila kau bayar. Tu pada asalnya begitu. Jumlah apa?
60 cupak. Dia ganti cupak sahih ganti menepati puasa 2 bulan tak ni. Kita tak kuasa puasa 2 bulan, kita kira sebulan 30 hari, 2 bulan kira 60 hari. Maka kalau tak kuasa puasa kena sedekah 60 cupak makan ni. Jadi hamba ni tak ada dah bulan ni dah. Hamba tak ada dah. Hamba tak ada. Kalau misalnya hamba buat ada pun seorang. Dekor seorang. Tak apa. Patah di Raqabah cukup. Tokoh saya yang beriman. Niat kifarat. Kifarat jima'. Pada masalah ni hamba terdengar nasihat lah, kata kalau lah kita takut nak jatuh dalam jimuk, takut nak bayar kifarat tak lawan. Tu jalan halah. Kena lama kata gini batal dulu. Ya, betul. Jadi saat ni tak ada cakap dari segi syarat. Saat ni cakap jawab dari segi kata kifarat dia. Adapun kalau tanya kata bagaimana kalau berlaku persetubuhan di siang hari tapi dengan tak kena kifarat. Tu mana dia panggil hak yang syarat nak wajib dia panggil. Syarat nak kena wajib kena bayar kifarat tu syaratnya dia buka puasa dengan jima' tu. Tu syarat dia tu. Adapun kalau orang ni yang mengaji juga sekerat-sekerat. Yang mengaji tahu lebih kurang, dia bila dia tak nak kawal nafsu dia, maka dia ambil air. Masalan ikut apa sajalah dia makan sebagai atau dia batalkan puasa dia buka dengan benda makannya umpamanya minum air gong. Jadi dia panggil atau buka dengan minum air. Lepas tu dia melakukan persetubuhan, maka dia tak wajib bayar kifarat. Tapi haram. Punya mudah tak apa, bukan. Hukumnya haram. Tapi naya tu tak kena bayar kifarat. Dia panggil ini satu jalan. Dosa tu ada. Dosa tu dosa besar. Dosa besar. Dosa besar lah. Masalah dosa besar lah. Tu dia. Cuma orang kata tak kena kifarat. Tak kena kaprak. Kaprak kena sikit-sikit je. Perak tu tak ada. Lepas tu wajib qadha. Tu dia. Kadil kak. Kadil kak. Tapi kaprak tak ada. Tu dia. Masya-Allah. Sama lagi bab orang puasa ni, dia tanya kata kalau orang seorang ni isap air masuk ke dalam hidung. Kadar manakah yang membatalkan wuduk? Membatalkan puasanya? Sebab tu hubungkan dengan masalah memasuk air ke hidung sakut dengan wuduk ke mandi ke, kita disunatkan dia panggil istinsyaq. Kalau kita mengaji bab ambil air semaya ambil wuduk ke, dia adalah setengah pada sunat bagi kitanya madmadah berkomor-komor dan sunat istinsyaq memasuk air ke hidung. Maka mazhab kita Syafi'i sunat, tapi kalau mazhab Hanbali wajib memasuk air ke hidung. Maka memasuk air ke hidung kita disunat walaupun kita orang puasa pun disunat juga. Supaya berkomor ni lah. Berkomor sunat. Cuma dia beza. Kalau kita tidak dalam puasa, dia ada 2 kali sunat. Diri berkomor tu sunat serta sunat mubalaghah. Mana kalau berkomor kita bubuh air, hasil berkomor kita ambil air masuk ke mulut, puan hasil dah berkomor. Bahkan masuk air mulut telah hasil berkomor kalau tak puasa lah. Tetapi di sunatnya mubalaghah, sunat edar dia panggil. Kita mengaji bab komor, sunat edar masuk air mulut. Tu panggil edar. Tu sunat. Maka di sampai edar tu sunat mubalaghah. Tu orang tua buat lagu nak cara dia. Dia buat dia panggil mubalaghah. Tapi bila kita orang sedang puasa, mubalaghah tu makruh. Berkomor tu sunat, memasuk air ke hidung tu sunat, mubalaghah tu makruh. Mana kita buah air komor kuat-kuat tu makruh. Sebab apa boleh makruh? Syarak tak kena dah tu. Duk melebih-lebih tu. Tak bimbang takut termasuk air. Sebab apabila kita mubalaghah masuk air, batal puasa. Adapun kalaulah kita tidak sengaja tidak mubalaghah tapi nyegit termasuk. Tidak komor biasanya, nyegit terlegak, tak batal. Adapun bila kita mubalaghah terleh tu batal. Sebab apa? Sebab dia tak salah kita duduk mubalaghah tu. Syarat lari tu dia buat mubalaghah kuat-kuat lah komor.
Kita hidup kuat juga. Pak masuk dengan sebab tu patah. Ada pun kali kita berkorma biasa ya. Tapi yang kita masuk air, yang kita telan, tak patah. Demikianlah masuk air ke hidung, kita ambil air masuk ke hidung. Serung sikit-sikit korek ni bukan dia panggil zohir ni. Zohir ni. Ni. Dia panggil zohir. Dia hidung ni bak puasa, dia panggil zohir. Supaya juga bak wudu, dia panggil zohir. Bak tidak sunat masuk tu. Ada perkara bak najis. Dia panggil apa dia? Bak najis dia panggil zohir. Bak puasa dia panggil zohir. Sebab itulah kita disunat berkorma kerana dia kira zohir. Kalau kira batal, batal. Bak najis dia kira zohir juga hidung kita sekat ni. Dan mulut, sebab tu kalau jatuh najis dalam, wajib kita basuh kerana dia kira zohir. Adapun pada bak, setengah-setengah baknya, kalau bak mani, dia panggil kata kira batin. Dia kira batin. Sampai tak ada wajib masuk tu. Tak ada wajib, cuma yang sunnah je. Itu dia. Kalau cuma di sini ni dia ambil halusi lagi ni. Dia nak betul air nam, kau cambuk. Sujak katom nam. Ainam. Ainam ni bukan dia ainnya hawa. Bukan? Arti hawa ada bahasa kita. Bagus Hawa Hawa. Ainam tu hawa. Bukan masuk tu. Hawa lah. Ada apa? Ada gapo tu. Ni maksud adalah hawa yang panggil. Bila kita buka ni sebab ni apa ni? Apa kita ada bau sayur ni kan? Kita ada buat tom yum, ada buat kensum, kada ada masuk hidup bersih. Tak. Dia masalah asar. Dia bukan ain. Dia maksud tu. Berkurang dengan minyak bau tu lah. Nak bau tu. Oksigen tu. Kalau tidak tak menyawa kita. Nak pasal apa nyawa. Ya. Alhamdulillah, itulah beberapa masalah yang kita sangat perlu dan hajat. Malaklah kita tupu dan fokuskan kepada masalah-masalah yang dalam keadaan kita sedar-sedar beramal sekarang. Ya. Alhamdulillah sidang penonton yang dihormati sekalian. Syukur kita bersama pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana pada petang ini kita dapat belajar, dapat tahu beberapa hukum ahkam agama Allah. Semoga boleh kita menjalani hidup kita mengikut syariat Allah, mengikut apa yang diajar, contoh tauladan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita diberkati oleh Allah. Alhamdulillah, kita hari ini berada pada hari 27 masuk malam 28. Kita masih ada lagi masa 2 hari. Iaitu besok hari Khamis, lusa hari Jumaat. Alhamdulillah, Bapa sanggup untuk bersama-sama dengan kita 2 hari lagi. Jadi oleh itu, sidang penonton kalau ada soalan ingin nak tahu, boleh kita kirim soalan bela-bela apa tak apa. Dalam post hak kita tu. Malam ni kita nak tanya bela-bela. Para pihak badai kita nak satu badai nanti nak kutip soalan-soalan tu kepada kita. Dan insya pada pukul 5 besok, insya-Allah kita akan bertemu di sini lagi. Semoga Allah SWT terimalah amalan kita sebanyak. Amin. Dan sepanjang umur kita dan termasuk kita golongan orang al-maqbulin wa min utaqaihi minan nar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa.